Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus berikan kita kekuatan, berikan kita kesedaran untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita seharusnya terus berdoa dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk berada di atas agamanya, menetapkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, itulah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, ataupun Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung syiar kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai orang yang mengucapkan syahadah kita, perakuan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaginda adalah seorang rasul yang diutuskan, maka dengan itu kita seharusnya membina hati kita, untuk berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mungkin kita telah ulang-ulangkan bahawasanya kita telah berikrar syahadah bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga perlu kita perkuat, kita perkukuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kaedahnya ialah dengan berzikir. Begitu juga dengan syahadah kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mana kita bersaksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Maka kita juga perlu membina hati kita untuk kita hadirkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara kaedahnya ialah kita dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga perlu mencari perkara-perkara yang dapat menimbulkan perasaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara itulah kita membaca tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita membaca sifat atau syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat kesempurnaannya, daripada kita katakan bagaimana Rasulullah itu disifatkan daripada hujung rambutnya sehinggalah ke hujung kakinya. Begitu juga bagaimana Rasulullah itu sejak sebelum dilahirkan sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, dan bagaimana Rasulullah itu daripada bangun tidurnya sehinggalah dia tidur semula, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala peranannya. Maka itu melalui syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk kita tanam perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kepada bicara kita dalam kitab Syirah Fiqh Sirah
yang ditulis oleh Syahid Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita berada pada tajuk keikut sertaan dan ishtirakuhu, kebersamaan juga Nabi SAW fi bina'il Ka'bah, dalam membina ataupun membangunkan Ka'bah. Ka'bah adalah rumah yang pertama kali dibangun atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah dan mentauhidkannya. Kalau berdasarkan pada peringkat awal lagi, dibina oleh Nabi Ibrahim, dibangun oleh bapa para nabi, iaitu Ibrahim alaihi salam. Kenapa dinamakan disebut sebagai bapa nabi? Kerana daripada keturunan Nabi Ibrahim inilah pecah dua keturunan yang besar. Yang pertama ialah Bani Israel, dan yang kedua itu kepada keturunan Arab. Nabi Ibrahim, kalau kita tahu kisahnya yang biasa kita selalu setiap tahun diperdengarkan, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, mahu diperintahkan untuk menyembelih anaknya, itu Nabi Ismail. Kalau dalam versi Bible ataupun Alkitab, dalam perjanjian lama, maka dikatakan yang mahu disembelih itu ialah Nabi Ishak. Nabi Ishak itu yang berbeza kalau daripada sudut cerita Al-Quran mengatakan Nabi Ismail. Kalau dalam Bible itu dia katakan Nabi Ishak. Jadi mana yang betul? Sudah pastilah apa yang Al-Quran berkatakan. Itu kita kata dia punya keabsahan itu ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita buka kisah daripada Bani Israel ataupun tadi Alkitab, Alkitab yang juga dijadikan sebahagian sumber kisah, dia disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat ini kisah-kisah yang sumbernya daripada sumber Bani Israel. Jadi apa kategorinya? Kalau kisah itu bertepatan dengan Al-Quran, maka kita terimalah, maksudnya telah diendorse, disahkan Al-Quran, Al-Sunnah. Tetapi apabila kisah itu dinafikan ataupun dinyatakan sebaliknya yang bersalahan, maka itu kita kata salahlah, sumber itu salah. Dan ada yang ketiga, kalau sumber itu tidak ada pengesahan Al-Quran dan Sunnah, tak kata apa, maka sumber itu sekadar kisah. Kita dengar sekadar kisah lah, nak kata betul pun tak boleh, nak kata salah pun tidak boleh. Itu yang disebutkan la tusaddiqu kita wa la tukadzibuhum. Jangan kamu benarkan dan juga jangan kamu dustakan pada kisah yang tidak ada pengesahan ini, pengesahan Al-Quran dan Sunnah. Okey. Daripada dua anak itu, Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini daripada itu Nabi Yaqub, bawahnya anak kepada Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub ni nama lainnya ialah Israel. Jadi Bani Israel adalah Bani Yaqub. Bani Yaqub ada berapa keturunannya? Kalau ikut cerita Nabi Yusuf itu, dia ada berapa? 12 adik-beradik kan. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Nabi Yusuf pernah bagi tahu kepada ayahnya, aku melihat 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka sujud kepadaku. Jadi ayah Nabi Yusuf ataupun Nabi Yaqub pesan supaya tidak diceritakan. Kenapa? Itu berkaitan tentang adik-beradik. Jadi termasuk Bunyamin dan lain-lain, maka ada 12 adik-beradik kepada Nabi Yusuf. Itu keturunannya. Kalau kita cek hari ini apa itu keturunan Bani Israel, maka dia kembali kepada 12 keturunan. Dan daripada situlah banyaknya nabi-nabi lain dilahirkan. Itu daripada keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub atasnya Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail, maka itulah keturunan Arab. Jadi sebenarnya adik-beradik lah, satu pak sebenarnya. Bergaduh. Kita tengok hari ini, sampai hari ini Bani Israel
dengan orang Arab ni, kalau dengan di Palestin sana, sebenarnya asalnya daripada keturunan yang sama, datuk yang sama. Jadi dinyatakan sinilah bapa para anbiya, para Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaabah itu dibangunkan oleh bapa para nabi, iaitu Ibrahim alaihissalam, setelah menghadapi perang berhala dan penghancuran tempat-tempat peribadatan yang didirikan di atasnya. Nabi Ibrahim alaihissalam membangunkannya berdasarkan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan ataupun membina dasarnya, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, dan ayat yang berkaitan ataupun yang bersampingan dengan ayat itu. Nabi Ibrahim meninggikan dasar Baitullah serta Nabi Ismail, dan berdoa, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah itu Kaabah mengalami beberapa kali serangan yang mengakibatkan kerapuhan ataupun runtuhnya bangunan. Di antaranya adalah serangan banjir yang menenggelamkan Mekah beberapa tahun sebelum kebangkitan Nabi SAW, sebelum Bi'sah, sehinggalah menambah kerapuhan bangunannya. Hal ini memaksa orang-orang Quraisy harus membangun Kaabah kembali demi menjaga kehormatan dan kesucian bangunannya. Penghormatan dan pengagungan terhadap Kaabah merupakan sisa atau peninggalan daripada syariat Ibrahim alaihissalam yang masih terpelihara di kalangan orang Arab, yang mengagungkan Kaabah itu sejak daripada Nabi Ibrahim. Tapi peristiwa, kita kata sejarah itu dah panjanglah. Antaranya yang sebelum Nabi dilahirkan ialah tentang peristiwa tentera bergajah, bagaimana Raja Abraha, dia sangat cemburu, dia rasa tak senang bila mana ramai orang pergi ke Mekah ataupun Makkah, di Ummul Qura, nama lain bagi Mekah, untuk melaksanakan haji. Dia pun bedalah bangunan yang lain tetapi tidak mendapat sambutan, sehinggalah dia bertekad untuk meruntuhkan Kaabah. Dan sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Fil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran min ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dikisahkan pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak serang, sehinggalah Allah Taala utuskan burung-burung, arsala alaihim tayran min ababil. Dia kata nama ababil, ataupun ada yang kata itu bukan namanya tetapi kisahnya di situ, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung itu membalik kepada tentera bergajah itu batu-batu daripada neraka. Kalau ikutkan kepada ahli tafsir, ulama tafsir kita, burung tu bawa 3 batu, 2 di kaki, 1 di paruh. Lalu tarmihim, dibalik kepada mereka, faja'alahu ka'asfin ma'kul. Jadilah tentera bergajah itu ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan. Maksudnya berlubanglah, bila dibalik itu berlubang. Kita juga pernah kisahkan ada di kalangan yang dianggap sebagai pemikir Islam. Pemikir Islam, dia kata mustahil burung tu boleh pegang api. Kalau dia pegang batu api, dia pun binasa juga. Itu kata pemikir Islam ni. Tetapi kita lihat kepada ayat tu, begitulah maksudnya. Maksudnya burung tu balik apabila batu tu jatuh, maka jadi seolah-olah tembus tubuh badan ataupun jasad yang kena dengan batu tersebut. Itu yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Tetapi ilmuwan ini dia kata dia bawa virus. Dia bawa virus.
Pandai-pandai pula dia kita kata tafsirkan begitu. Kalaulah tidak tepat ayat itu, maka ulama kata di peringkat awal lagi ayat itu ataupun surah itu telah dipertikai. Ketika mana? Ketika ayat itu turun, maka ketika itu boleh kita anggaplah Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah tadi. Rasulullah dilantik sebagai Rasul ketika umur 40 tahun. Maka ketika itu mungkin ada orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Kalau dia mungkin 20 tahun pada zaman tentera bergajah itu, mungkin dia dah 60 tahun. Kalau dia ketika itu, ketika ayat itu sampai, kalau tidak benar, maka di peringkat awal lagi telah ada orang yang mempertikai ataupun tidak setuju dengan ayat ini. Itu secara mudahnya lah kepada orang yang tidak percaya kepada kisah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang dikisahkan di sini berlaku pada sebelum biasa, kemudian juga berlaku banyak juga perkara yang melakukannya banjir. Kalau kita tengok dalam gambar-gambar lama di Mekah tu pun boleh tengoklah banjir yang berlaku. Kalau kata tak hantar mungkin tahun 80-an ke atas lagi ataupun 90-an ke bawah mungkin ada banjir lagi. Sehinggalah hari ini mungkin sistem pembarintan tu dah makin baik. Jadi tak ada. Kalau dulu memang kita search, kalau gambar tu masih ada. Dan saya pernah jumpa dengan Syekh Hussein As-Siraji. Syekh Hussein As-Siraji yang mengajar di Mekah dan dia duduk di Bukit Ajat itu. Dia katakan ada kisah berkaitan tentang Telaga Zamzam. Telaga Zamzam dikatakan mula-mula kalau waktu banjir tu memang air tu keluar laju. Itu kisah dia lah. Air tu keluar laju sehingga tadilah tak ada air-air yang tidak bersih masuk ke situ. Itu katanya Syekh Hussein As-Siraji. Sempat jumpa dia tahun 2006, 2007 itulah, 2003 di Mekah. Kemudian juga dia katakan mula-mula air Zam-Zam ni bila nak disedut dengan mesin, air tak naik. Itu katanya. Sehinggalah dibuat sembahyang hajat ramai-ramai, kata-kata tujuan untuk sedut air itu tak mudah, gampang. Hari ini kita boleh ambil air Zam-Zam tu di tempat atas, tempat lain, pipe di atas tempat lain. Di peringkat mula nak sedut tak nak naik air, sehinggalah solat hajat dan barulah air itu naik. Itu kisah yang diceritakan oleh Syekh Hussein As-Siraji. Jadi Mekah kalau kita tengok gambar pun mesti ada lah gambar Mekah itu banjir. Kalau hujan banyak sikit, sebab negara Arab ni dia parit memang tak berapa ada, sebab memang jarang hujan. Hatta di Mesir itu sendiri kalau hujan lama sikit memang boleh banjir. Sebab apa? Peparitan dia tidak sebagaimana kita yang ada banyak hujan. Kerana mereka jarang hujan, jadi peparitan itu tidak sama lah. Kalau banjir itu lama sikit saja mungkin boleh tenggelam. Hatta kita pun sekarang ni dah gitu dah kan. Mungkin di tempat-tempat tertentu, kalau mungkin di Kajang ke dan sebagainya, banjir atau hujan lama sikit, na'udzubillah, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada tenggelam. Dan Kaabah itu dikatakan telah berlaku pelbagai pembaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bi'asah pernah ikut serta dalam pembangunan Kaabah dan pemugaran. Beliau ikut serta aktif mengusung batu di atas belakangnya. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Menurut riwayat yang paling sahih, Rasulullah pernah bersama untuk membaiki Kaabah ketika umurnya 35 tahun. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
dia berkata ketika Kaabah dibangun, Nabi SAW dan Sayyidina Abbas pergi mengusung batu. Sayyidina Abbas berkata kepada Nabi SAW, singkirkan kain di atas lutut. Kemudian Nabi SAW mengikat. Ini lafaz daripada Sahih Bukhari. Nabi SAW memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan kemelut yang timbul akibat perselisihan antara kabilah tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat. Kalau tengok daripada sudut orang Arab ini, memang dia menjaga keturunan. Siapa yang bagi minum Kaabah ada kabilahnya, bagi minum waktu haji ada kabilahnya, siapa yang pegang kunci Kaabah juga ada kabilahnya. Jadi setiap kabilah ini mereka mengambil peranan masing-masing ataupun ada tugasannya. Tetapi bila dibaiki Kaabah, maka masing-masinglah nakkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Tetapi sebagaimana kita maklum, kisah Nabi SAW diberikan penghormatan. Diberikan hormatan. Kalau kisahnya dikatakan siapa yang paling mula masuk ke Masjidil Haram ketika itu, maka orang itulah yang diberikan keutamaan, kepercayaan untuk meletakkan ataupun memberi kaedah diletakkan semula Hajar Aswad itu. Sehinggalah Rasulullah mencadangkan supaya diletak di atas kain, semua kabilah itu pegang. Apabila sampai dekat dengan Hajarul Aswad di tempat letak itu, maka Rasulullah meletakkannya, dan perkara itu dipersetujui. Semua pihak tunduk dengan usulan, cadangan yang diajukan oleh Nabi SAW, kerana mereka mengenalnya sebagai Al-Amin, yang terpercaya, yang dipercayai dan mencintainya. Kan kalau kita tengok orang ataupun kita kata yang tidak menerima Islam lagi, ketika Rasulullah nak hijrah itu masih ramai lagi yang menyimpan barang dengan Rasulullah SAW. Mungkin kita kata hari ini kaedah itu mungkin tak nampak sangat. Mungkin orang yang dahulu mungkin adalah kalangan ada orang yang memang dipercayai dia itu sebagai yang menyimpan barang dan sebagainya lah. Mungkin duit hari ini mungkin dah bank tu dah secara luas dah diguna pakai. Tapi kalau dulu mungkin ada orang yang dipercayai, orang yang kita kata memang ramai lah memberi amanah kepada dia. Dan Rasulullah SAW, kalau berdasarkan kisah hijrah itu, sebelum Rasulullah hijrah, maka Rasulullah pulang balik semua benda yang diamanahkan kepadanya. Tetapi bukan waktu itu saja. Sebelum Rasulullah SAW itu mendakwa ataupun mengkhabarkan bahawa baginda adalah Rasul yang diutuskan. Kerana itulah kita boleh melihat juga bagaimana situasi itu. Rasulullah itu adalah orang yang dipercaya. Sehingga kan bila Rasulullah himpunkan semua pembesar Mekah, semua orang Mekah, dan Rasulullah itu memberikan bicara dan terus mengakui bahawa baginda adalah Rasul yang diutuskan, maka ada orang yang tidak percaya. Antaranya itulah dia bapaknya Abu Lahab, sehingga dia mengatakan tabban laka, celakalah bagimu, kerana apa? Pimpunkan kami pada ketika ini nak khabarkan itu. Maka Allah Ta'ala langsung menjawab perkara tersebut dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kisahnya, bagaimana Rasulullah itu hakikatnya memang seorang yang dipercayai. Tetapi dalam menyampaikan kebenaran ini, itu satu perkara yang pastinya ada orang yang tidak mempercayai ataupun orang yang mengingkari. Dan orang yang mengingkari itu tidak mustahil adalah orang yang paling dekat dengan kita.
bagaimana Abu Lahab bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, dia adalah orang yang paling gembira, dikorbankan binatang yang dijaga ataupun diambil perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dikhabarkan satu perkara kebenaran, maka tadilah tidak mustahil ada orang yang paling dekat tidak mempercayai sebagaimana apa yang telah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bila Rasulullah itu disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Segala yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pengajaran ataupun kita kata contoh kepada kita. Kalau peribadi Rasulullah itu bagaimana cabaran yang dihadapi. Bahkan dalam hadis dia katakan cabaran itu lebih besar kepada orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia katakan asyadun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat menerima ujian bala adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang kita kata yang kurang sikit daripada para nabi adalah orang yang selepas daripada itu. Maksudnya orang yang kita kata darjat dia dengan nabi, para nabi itu lebih dekat. Kemudian disebut lagi summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang berikut. Kemudian maksudnya orang yang paling kita kata paling soleh, paling bertakwa, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya lebih besar, lebih berat. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan di dalam hadis tadi. Jadi apakah ibrah daripada kisah ini? Pengajaran daripada kisah ini sebagai catatan terhadap bahagian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka dikemukakan empat perkara. Yang pertama ialah kemuliaan, kekudusan Kaabah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara kisah, secara kedudukan dan sebagainya dengan dalil-dalil yang ada, maka di sana ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala besarkan, ada tempat yang Allah Subhanahu wa taala besarkan, muliakan. Begitu juga dalam tempat lain ada masa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Begitu juga ada insan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu berdasarkan kepada kalau kita kata Kaabah ni daripada ayat tadilah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu mendirikan atau membinakan dasar Kaabah itu dengan Nabi Ismail. Bahkan kita lihat kalau kita nak tengok kisah-kisah lebih lama tadilah, daripada perjanjian lama tadi, ada kisah-kisah yang dicatatkan. Cuma tadilah untuk kita tapis, maka perlu kepada pengetahuan. Jadi tak payah tengok situ dah, sebenarnya para ulama kita pun dah catatlah. Kita boleh cari kisah-kisah para nabi, kisah Anbiya yang banyak ditulis oleh para ulama kita. Antara ini ialah Imam Ibn Katsir. Ibn Katsir tulis kisah Anbiya. Bahkan Ibn Katsir ini adalah di kalangan ulama tafsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Bahkan di antara ahli-ahli tafsir yang ada yang banyak tafsir ini ulama karang. Ada tafsir Imam Tabari, ada tafsir Imam Qurtubi, ada tafsir Ibn Katsir, dan banyak lagi tafsir kemudian pun ada dan sebagainya. Tetapi tafsir Ibn Katsir ini ulama kategorikan dia itu lebih dengan dekat dengan tafsir bil maksud. Tafsir bil maksudnya apa? Maksudnya tafsir itu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan athar. Asalnya apa yang diriwayatkan
daripada para sahabat lah, yang dekat. Jadi tafsir Ibnu Katsir dianggap antara tafsir yang kurang sikit lah pertikaian terhadapnya. Sebab ada tafsir ini dia mengikut apa kita kata genre dia. Ada tafsir yang lebih kepada maksud bahasa Arab, lihat kepada aspek bahasa. Ada tafsir yang lebih kepada aspek fiqh, tafsir Imam Qurtubi lebih kepada aspek fiqh. Tafsir Ibnu Katsir ini dianggap tafsir yang tadilah tafsir bil maksud. Dia ada tafsir bil ra'yi, dengan kita kata dengan tafsiran huraian akal, seperti tafsir Imam Fakhrul Razi. Tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang dalam kategori tafsir bil maksud. Inilah sumbernya Quran dengan Quran, ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain, ataupun ayat Quran itu ditafsirkan dengan hadis, ataupun ayat Quran itu ditafsirkan dengan asal. Itu Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir juga ada kisah Qisasul Anbiya. Maka kita boleh tengok situ terus. Kita tak payahlah nak tengok tadi kalau kata Bible. Jadi kalau kita dah ada, kita pun mengkaji, tak apalah. Kita baca Ibnu Katsir, Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir pun kita baca. Kita baca, nak tengok juga apa yang dikatakan dalam apa tu, perjanjian pun tak apa. Jadi kita ada perbandingan itu, ataupun kita nak lihat bagaimana kedudukan kisah-kisah itu, maka kita tak apalah. Tapi ini lebih mudah kita terus melihat kepada tafsir yang telah ulama kita saring rumuskan. Jadi yang pertama tadi memperlihatkan tentang kemuliaan Kaabah. Kaabah dan beberapa tempat-tempat di dalam Masyaril Haram, tempat-tempat untuk dilaksanakan haji. Semua itu adalah tempat-tempat yang mempunyai kemuliaan. Begitu juga ada masa yang Allah Ta'ala muliakan. Begitu juga ada bahkan orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan. Jadi di sini kita tidak menafikan keberkatan tempat-tempat tersebut. Hatta kita kata air Zam-Zam itu, air Zam-Zam itu dia memang dikatakan ada keberkatan. Akan diajarkan doa bila kita minum air Zam-Zam itu. Itu antara perkara yang mempunyai kemuliaan. Jadi Kaabah dinyatakan kemuliaan. Cukuplah sebagai dalil bahawa orang yang mendirikan dan membangunkannya adalah Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah, teman ataupun kekasih Allah, dengan perintah dari Allah supaya mendirikan rumah pertama untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Tapi ini tidak berarti bahawa Kaabah memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang tawaf di sekitarnya atau orang-orang yang iktikaf di dalamnya. Kaabah walaupun begitu memiliki kekudusan dan kedudukannya di sisi Allah. Walaupun begitu adalah batu yang tidak dapat memberi bahaya dan manfaat. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Kalau bukan kerana aku melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad itu, maka aku tidak akan mencium. Tapi kenapa kita muliakannya? Kerana adanya dalil Quran dan Sunnah. Rasulullah kalau Kaabah tadi dimuliakan, maka dia itu mempunyai kemuliaannya. Kalau Hajar Aswad itu dicium, kenapa ada kemuliaannya? Kerana tadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar. Begitulah juga tempat-tempat yang lain, perkara yang lain, masa yang lain. Tetapi hakikatnya kita buat mengapa? Kerana perintah Allah Ta'ala juga. Itu ada persoalan, orang kata ada tak orang ni bila dia ni sangat mengasihi Rasulullah SAW sampai tahap dia menyembah Rasulullah. Tak mungkin. Kalau ada orang tu salah akidah. Kenapa? Kerana kita muliakan Rasulullah, kita agungkan Rasulullah adalah kerana baginda adalah Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Tetap ada Allah Ta'ala. Tidak kita kata kalau orang yang benar akidahnya, tak mungkin dia menyembah Nabi SAW. Kenapa? Kerana kita memuliakan Nabi ataupun Muhammad
itu kerana dia adalah Rasulullah. Kalau orang tu dia sampai menyembah, salahlah akidah dia. Kalau orang yang betul akidah, dia tidak akan menyembah Muhammad itu. Tapi besarkan, mengagungkannya kerana baginda adalah Rasulullah. Begitu juga perkara-perkara lain yang mempunyai kedudukan dalam Islam, macam Kaabah tadi, dan juga yang lain-lain. Jadi hadirin dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi bicara kita pada ibrah daripada Rasulullah membina Kaabah ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang daripada kelemahan saya, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammana wa asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim antal mu'akhir, la ilaha illa anta, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum